Hello kelas, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bicarakan tentang jenis-jenis jurutera pula seperti mana yang cikgu dah janji sebelum ni. Jenis-jenis jurutera ni kalau kita tengok dekat sini ada pelbagai career yang nampak berbeza tetapi skop kerja dia masih lagi sama. Okay, and kiranya kita akan bicara tentang jenis-jenis jurutera yang mungkin akan menjadi pathway ataupun menjadi jalan kamu selepas kamu menamatkan pengajian universiti di pengajian di universiti dan seterusnya. Maybe mungkin kita boleh plan atau kita boleh rancang kita nak jadi jenis jurutera bagaimana pada masa yang akan datang. Okey, jadi ini adalah senarai-senarai jenis-jenis jurutera yang cikgu come across, cikgu ingat. So kalau sesiapa nak tambah boleh komen di bawah, so kita boleh tambah, kita boleh ulang kaji. Yang pertama sekali, jurutera mechanical, the oldest engineering punya profession adalah jurutera mechanical, di mana dia lebih kepada proses tentang benda-benda yang bergerak, benda-benda yang melibatkan tenaga keupayaan, potential energy, tenaga kinetik, kinetic energy dan sebagainya, dan bagaimana kita nak manipulate benda tu, okey, ataupun bagaimana kita nak mengawal pergerakan tenaga keupayaan, tenaga kinetik ini. Dan seterusnya kita juga mempunyai jurutera awam, lebih kepada jurutera bangunan, bagaimana kita nak membina bangunan yang mantap, yang selamat, dan we go even further dengan kita membina bangunan dengan lebih tinggi. Okey, seterusnya kita juga ada jurutera elektrik. Ada sepatutnya lepas itu adalah K kelas ELEKTRIK. So elektrik, jurutera elektrik ni lebih kepada bagaimana kita nak mengkaji kesesuaian posisi di manakah kita nak buat dia punya laluan pengagihan tenaga elektrik ni daripada rumah ke rumah. Okey, dan maybe penjanaan elektrik. So kita biasanya ada tiga sebenarnya, penjanaan, pengagihan, dan seterusnya kita ada penerimaan. Okay, yang ni cikgu kena double check balik tentang jurutera elektrik ni. But more or less dia punya konsep adalah demikianlah, dia berkaitan dengan tenaga elektrik. Okay, seterusnya jurutera kimia, di mana jurutera kimia ni kita mempunyai biasanya diorang akan belajar tentang carbon compound ataupun sebatian organik, sebatian karbon, bagaimana dia improve dia punya proses biasanya di dalam kilang-kilang. Yang banyak menggunakan jurutera kimia ni adalah F&B, food and beverages ataupun makanan dan minuman, dan ada juga jurutera kimia ni diguna pakai dalam kilang-kilang yang menghasilkan bahan plastik, iaitu dia juga ada masuk dalam bidang petrokimia. Okay, seterusnya kita juga ada jurutera elektronik. Jurutera elektronik ni lebih kepada kita buat bahan-bahan yang berasaskan elektronik, microchip, bagaimana kita nak kecilkan lagi dan kecilkan lagi. Dulu kalau kita tengok pemprosesan mungkin sebesar bilik dalam sebuah rumah ataupun even rumah tu sendiri yang mengandungi semua komponen-komponen elektronik pada zaman dahulu. Tapi sekarang ni kita boleh nampak semua benda tu boleh dikompactkan ataupun dikecilkan dalam saiz microchip. Dan tak lupa juga kita ada jurutera automotif. Jurutera automotif ni lah yang di mana terhasilnya tentang mass production, custom production, kita ada lead production dan sebagainya. Dan inilah salah satu bidang jurutera yang bagi cikgu sangat penting untuk kita pelajari tentang The Machine That Changed the World. Okay, salah satu buku yang cikgu recommend dalam video cikgu yang lain. Okay, seterusnya kita ada juga jurutera aeronautical dan jurutera komputer, jurutera gas dan minyak, jurutera perisian, dan jurutera aeroangkasa. Cikgu cuba cari kawan-kawan cikgu yang mungkin kita boleh temu duga atau temu ramah untuk kita bincangkan apakah skop-skop pekerjaan mereka dalam profession mereka masing-masing. Okay, so of course jurutera gas dan minyak, sebab tu kita dapat gas dengan minyak dalam kereta kita. So jurutera komputer yang makin penting untuk kita menghasilkan laptop ataupun komputer yang berkuasa tinggi. Okay, jurutera perisian iaitu apps, kita nak buat application dengan mungkin kita nak buat ada kaitan dengan hacker, kalau kita nak belajar tentang bagaimana kita nak create firewall for our computer dan sebagainya, dan lain-lain lagi.
Jurutera aeronautikal, angkasa aeronautikal lebih kepada kapal terbang. Okay, kita nak create much more efficient kapal terbang. Lately ni cikgu pernah ada baca satu artikel di mana diorang nak bina kapal terbang tanpa echo kat belakang tu. Alright, so sebab bila ada echo kat belakang tu, they create more drag. Jadi bila more drag, jadi they consume more energy, is less efficient. Okay, dia kurang efficient. Dan aero angkasa lebih kepada kita mungkin aero angkasa sebenarnya tak lari mana pun daripada aeronautical, dan mungkin ada tambahan lagi untuk kita buat roket ataupun nak buat tambahan lagi, menambah baikkan lagi lah proses-proses yang berlaku dalam bidang aero angkasa. So kita juga ada jurutera bahan dan produk. Ini yang cikgu katakan ada kaitan sikit dengan jurutera kimia, iaitu kita nak improve the process ataupun kita nak menambah baik fungsi bahan yang dihasilkan. Alright, seterusnya kita ada jurutera mekatronik, which is me. Okay, nanti cikgu akan buat satu video khas tentang apakah skop pekerjaan bagi jurutera mekatronik. Jurutera jualan, okay, sales engineer. So basically dia kena tahu tentang produk bahan-bahan engineer ataupun bahan-bahan kejuruteraan yang dia disuruh oleh ataupun diarah oleh bos untuk dijual kepada syarikat-syarikat. Biasanya ini lebih kepada bidang mechanical, okay, konsultan perunding, juru perunding mechanical, juru perunding awam untuk dijual bahan-bahan yang berkaitan tentang klien-klien ni lah, ataupun bidang-bidang yang klien cuburi. Okay, jurutera projek, okay, ini jurutera projek mungkin dia akan well averse ataupun mungkin dia mahir dalam beberapa bidang, bidang mechanical, awam ataupun bioteknologi, dan mungkin dia terpaksa buat satu ataupun dia akan tulis satu laporan kesesuaian ataupun feasibility report untuk mengatakan bahawa benda ini feasible ataupun tidak bagi membawa ke peringkat yang seterusnya dalam pembikinan projek ini. Okay. So yang mana sesuai, again bergantung kepada minat. Kalau kita boleh terapkan minat daripada kecil lagi, itu bagus. Dan keputusan juga boleh dibuat berdasarkan ujian personality, dan guru kaunseling juga boleh membantu. Dan episod seterusnya kita akan berbicarakan tentang kerjaya cikgu sebagai jurutera mekatronik, dan stay tuned for more episode with Cikgu Amin. Bye class, Assalamualaikum.